Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 1 mikroorganisma. Kita mulakan dengan subtopik 1.1 dunia mikroorganisma. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? Mikroorganisma ialah organisma seni yang hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Maksudnya mikroorganisma ni sebagai contohnya adalah bakteria, virus, fungi. Okey, organisma ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Jadi kita kena lihat dengan mikroskop. Okey. Flora normal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan flora normal? Flora normal ialah mikroorganisma yang boleh dijumpai pada manusia dan juga haiwan, tetapi mikroorganisma ini tidak menyebabkan penyakit. Okey, sebagai contoh, flora normal yang boleh dijumpai pada bahagian tubuh badan manusia. Okey, yang pertama di bahagian salur pernafasan. Okey, di bahagian salur pernafasan terdapatnya bakteria Staphylococcus species dan Streptococcus species. Okey, di salur pernafasan manusia. Okey, terdapat juga pada kulit manusia. Okey, antara mikroorganisma yang boleh dijumpai di bahagian kulit ialah Staphylococcus species dengan Corynebacterium species. Okey, begitu juga di bahagian usus kecil. Di bahagian usus kecil kita juga terdapat mikroorganisma. Sebagai contohnya Escherichia coli ataupun Lactobacillus species dan juga Streptococcus species. Okey, di bahagian yang keempat adalah urethra. Urethra, contoh mikroorganisma yang terdapat pada urethra ialah Staphylococcus species dan juga Corynebacterium species. Okey, apakah kepentingan flora normal? Okey, kepentingan dia adalah yang pertama, bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan halang pembentukan koloni patogen. Okey, patogen itu maksudnya bakteria-bakteria yang boleh menyebabkan penyakit, bakteria-bakteria yang bahaya, bakteria-bakteria yang tidak diperlukan oleh badan kita panggil patogen. Okey, jadi flora normal ini dia bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan halang pembentukan koloni patogen. Okey. Yang kedua ialah dapat mensintesis vitamin B12 dengan juga vitamin K. So, vitamin ini sangat berguna untuk tubuh badan kita. Okey, yang ketiga, merangsang pertumbuhan tisu badan, tisu koloni dan tisu dalam salur pencernaan. Okey, badan kita setiap hari sentiasa ada pertumbuhan tisu badan pada bahagian badan kita. Jadi, pertumbuhan tisu badan pada badan kita sebenarnya dipengaruhi oleh flora normal. Okey, yang keempat ialah merangsang pembentukan antibodi di dalam badan manusia. Okey, antibodi ini kita tahu antibodi adalah penting untuk kita melawan penyakit. Okey, flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan sebarang penyakit. Perhatikan sebahagian flora normal pada bahagian-bahagian berlainan badan manusia seperti Rajah 1.1. Okey, yang slide ini kamu boleh tengok pada buku teks. Okey, sebagai contohnya ni bahagian mana ni? Okey, ini adalah urethra. Urethra itu adalah salur kencing tu. Terdapat banyak flora normal ataupun mikroorganisma. Okey, contoh yang pertama ialah Staphylococcus species dan juga Corynebacterium species. Okey, spesies-spesies mikroorganisma ini terdapat pada bahagian urethra, iaitu salur kencing. Yang ini Streptococcus ni macam ni. Coccus tu maksudnya bulat. Coccus maksudnya bulat. Ni bulat sambung ni kita panggil Streptococcus. Yang ini kita panggil Lactobacillus.
Okey, tengok slide yang ketiga. Okey, yang ini adalah Staphylococcus. Bulat juga. Kalau coccus bentuk dia adalah bulat. Corynebacterium species dan juga coli, coli. Inilah E. coli-nya. Okey, bahagian atas salur pernafasan terdapatnya Staphylococcus, Streptococcus pada bahagian kulit, Staphylococcus species, Corynebacterium species, dan pada bahagian usus kecil Escherichia coli, Lactobacillus species dan juga Streptococcus species. Okey, tengok info sains ni. Kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia adalah seperti yang berikut. Okey, flora normal bersaing dengan patogen untuk dapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Jadi maksudnya flora normal ni dia menghalang patogen daripada kekal dalam badan kita. Patogen ini boleh menyebabkan penyakit kepada badan manusia. Okey, poin yang kedua, flora normal menghasilkan vitamin B12 dan juga vitamin K. Yang ketiga, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan pada setiap hari. Okey, yang keempat, flora normal merangsang pembentukan antibodi, iaitu baik untuk badan melawan sebarang penyakit. Okey. Yang ini adalah pengkelasan mikroorganisma. Mikroorganisma kita boleh bahagikan kepada 5. Yang pertama adalah bakteria. Ini adalah contoh bakteria. Yang kedua adalah virus. Ini adalah contoh virus. Contohnya coronavirus. Corona tu adalah virus. Bukan bakteria, bukan fungi, bukan alga. Okey. Yang ketiga kumpulan dia kita panggil fungi. Yang keempat kita panggil alga. Dan last sekali kita panggil protozoa. Protozoa ni dia macam apa ni? Macam bentuk dia macam selipar. Alga biasanya yang warna hijau-hijau dalam kolam kamu tengok banyak warna hijau tu maksudnya alga. Okey, kita bertengok yang pertama, okey. Kumpulan yang pertama fungi, okey. Fungi, okey. Saiz fungi berbeza. Ada yang mikroskopik. Mikroskopik maksudnya dapat dilihat dengan mata kasar dan ada yang makroskopik. Makroskopik maksudnya kita tidak dapat lihat dengan mata kasar tetapi boleh dilihat menggunakan mikroskop, iaitu saiz dia adalah 10 hingga 100 mikrometer. Ini adalah mikro. Okey, bentuk fungi. Bentuk fungi adalah unisel, bentuk sfera, funasi, multisel, muka, terdiri daripada sporangium, bentuk sfera dan hypha yang bentuk berbenang. Okey. Nutrisi fungi ialah makanan dia adalah saprofit, dapat nutrien daripada organisma mati. Parasit dapat nutrien daripada perumah. Okey, fungi dia boleh hidup sebagai saprofit ataupun parasit. Saprofit dia dapatkan nutrien daripada organisma yang mati, manakala parasit fungi ini dia boleh dapatkan nutrien daripada perumah. Okey, habitat dia dekat mana? Habitat fungi adalah di tempat yang ada bahan reput, ada tinja maksudnya tahi, kulit haiwan dan makanan. Dan juga boleh didapati di persekitaran gelap dan juga lembap. Okey, fungi macam mana membiak? Dia fungi unisel, yeast. Yeast tu adalah fungi. Yang kamu buat roti tu yeast. Okey, membiak secara aseks, iaitu pertunasan. Okey, fungi merupakan mikroorganisma multisel. Contohnya muka membiak secara aseks, pembentukan spora membiak secara seks. Seks konjugasi. Okey, kalau roti kan, dekat roti tu kalau lama sangat roti tu dah expired, kita akan nampak hitam kan. Okey, tu kita panggil mukor. Okey, fungi multisel. Maksudnya fungi multisel ni yang paling besar lah kita boleh nampak. Contohnya pada bahagian roti.
Okey, B, yeast di bawah mikroskop elektron. Okey, yeast yang kamu buat roti tu ni lah bentuk dia. Okey, A adalah cendawan. So, dalam banyak-banyak mikroorganisma yang paling besar ialah fungi lah yang paling besar. Dekat roti pun kita boleh nampak. Ni contohnya cendawan juga kita klasifikasikan dia sebagai fungi. Okey, ni contoh fungi. Ni cendawan, ni yeast, ni muka. Muka ni dekat sini, dekat roti tompok-tompok hitam ni. Okey. Ni adalah yeast Ni bahagian yeast dia ada cytoplasma. Cytoplasma ada dinding sel bahagian luar, bahagian dalam ada membran sel. Dekat tengah-tengah ada nukleus. Yang ini kita panggil vakuole dan juga granul glikogen. Jadi untuk dapatkan gambaran lebih jelas, kamu boleh tengok pada bahagian buku teks. Okey, tengok gambar 1.2 ni. Ni adalah fungi. Kamu tengok dekat kaki-kaki. Cuba tengok kaki kamu tu ada tak? Tengok kaki masing-masing tu. Kalau ada warna putih-putih ke tepi-tepi tu kan. Tu kita panggil fungi. Fungi parasit. Parasit apa? Maksudnya parasit dia dapatkan makanan. Okey. Yang ini yeast membiak secara pertunasan. Okey, pertunasan membiak secara asek, bertunas. Ni yeast. Yeast ni dia keluar tanduk macam ni ni. Ini kita panggil dia membiak secara pertunasan. Nampak ni ni. Ni kita panggil pertunasan. Okey, fungi, multisel, muka. Muka ni dekat bahagian roti kan. Roti lama dah expired. Akan keluar bintik-bintik hitam. Bentuk bila kita tengok di bawah mikroskop. Inilah bentuknya. Okey. Pembiakan aseks dan seks dalam muka. Yang ini. Sporangium ni. Ni. Pembentukan spora. Pembiakan aseks ni. Sporangium. Pertemuan antara haifa. Konjugasi pembiakan seks. Contohnya ni adalah muka. Dia boleh membiak melalui seks dan juga aseks. Aseks dekat mana? Melalui pembentukan spora. Ni pembentukan spora. Okey. Kalau seks dia pertemuan antara haifa konjugasi. Haifa konjugasi pembiakan seks dekat sini berlaku pembiakan seks. Ini adalah pembiakan aseks. Okey, kita tengok alga. Bila sebut alga, alga maksudnya benda yang berwarna hijau. Contohnya dekat sini. Dekat kolam ikan banyak alga. Alga bentuk dia warna hijau macam ni, alga. Okey, saiz dia adalah saiz berbeza. Alga mikroskopik, alga laut, alga mikroskopik. Contohnya Chlamydomonas species dan Spirogyra species. Okey, saiz dia adalah 1 hingga beratus mikrometer. Okey. So saiz dia ada makroskopik dan juga mikroskopik. Makroskopik yang boleh dilihat dengan mata kasar, mikroskopik yang boleh dilihat melalui mikroskop. Okey, alga bentuk dia adalah unisel. Contoh unisel adalah Chlamydomonas dan juga alga multisel Spirogyra mempunyai kloroplas yang ada klorofil. Okey, bila kita sebut alga maksudnya itu adalah tumbuhan hijau, warna hijau. So kalau bukan tumbuhan alga ini bukan tumbuhan tapi dia adalah sejenis mikroorganisma. Okey, tapi mikroorganisma ni berwarna hijau. Bila warna hijau dia mempunyai kloroplas yang ada klorofil. Biasanya kita belajar kalau tumbuhan hijau dia ada, kenapa warna hijau? Sebab ada klorofil. Okey, tapi alga ni bukan tumbuhan tapi dia adalah mikroorganisma. Mikroorganisma ni dia mempunyai kloroplas yang ada klorofil. Sebab itulah warnanya warna hijau. Okey, nutrisi membuat makanan sendiri melalui fotosintesis kerana mempunyai klorofil. Jadi alga ni dia tak perlu jadi parasit. Dia tak perlu cari makanan pada orang lain. Dia buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, habitat alga adalah di kawasan air tawar, air masin, tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada matahari.
Okey, macam mana alga membiak?